Malaysia. Okey, hari ini untuk topik seterusnya di Selamat Pagi Malaysia, kita nak berkongsi kepada anda bagaimana untuk kita mengetahui sebenarnya ciri-ciri produk kosmetik yang beracun. Jadi ada banyak sebenarnya diiklankan di pasaran. Apakah perkara yang kita perlu ketahui terlebih dahulu sebelum memberi barangan kosmetik yang berada di luar sana yang berkemungkinan mempunyai bahan-bahan terlarang dan seterusnya boleh memudaratkan kesihatan anda. Kita bersama dengan seorang tetamu hari ini di studio yang mewakili pihak KKM untuk memastikan ataupun kita membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan topik kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Nur Adlina Rosmi selaku Pegawai Farmasi Neuroscience HKL. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih sama kita hari ini. Terima kasih. Okey, cerita berkenaan dengan produk kosmetik ni kan, ramai sebenarnya tidak tahu definisi sebenar produk kosmetik ini. Jadi kalau mungkin Puan boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana untuk kita mengenal ciri-ciri produk kosmetik ini. Produk kosmetik. Okey. Ini produk kosmetik ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat dekat ya, terutama sekali dengan bagi kaum wanita, di mana kita sentiasa melihat di mana-mana sahaja produk kosmetik ini. Namun definisi sebenar ya, kosmetik ini adalah bahan atau sediaan yang digunakan di bahagian luaran tubuh, contohnya seperti di kuku, di kulit, ya, di rambut ataupun di rongga mulut lah. Contoh dia adalah seperti pewarna rambut, ya, alat solekan ataupun krim muka, pencuci muka yang biasa kita pakai setiap hari, dan dengan tujuannya adalah untuk membersih ataupun untuk mewangikan ataupun untuk mencantikkanlah seperti fungsi alat solekan tadi. Namun kita sedari ya sekarang banyak produk yang disalah tafsirkan dari segi tafsiran yang kosmetik, tapi sebenarnya bukan. Contohnya adalah kalau Syu biasa dengar minuman dan makanan yang menguruskan badan, ada yang claim itu sebagai kosmetik tapi sebenarnya bukan. Dan juga suntikan yang bertujuan untuk memutihkan ataupun mengencangkan kulit, itu juga adalah bukan kosmetik. Jadi ada juga penggunaan harian yang kita sapu di badan, contohnya untuk tujuan melegakan sakit macam minyak angin dan sebagainya, itu bukan juga kosmetik. Dan juga ada beberapa krim yang kita sapu, contohnya untuk penyakit kulit, eczema dan sebagainya, itu adalah bukan tafsiran yang kita panggil sebagai kosmetik. Jadi untuk pengetahuan Syu dan juga penonton, kosmetik di Malaysia mesti berdaftar ya. Maksudnya mesti ada notifikasi dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi tujuannya adalah produk ini perlu didaftarkan, diberi notifikasi sebelum diedarkan ataupun dijualkan kepada pengguna. Jadi cuma saya tekankan di sini sebab ada produk yang claim produk saya berdaftar dan juga tu dah lulus SKKM, tapi sebenarnya bukan. Produk yang bernotifikasi tidak bermaksud lulus dari segi KKM. Okey, kenapa? Saya terangkan notifikasi daripada KKM adalah sebenarnya suatu proses di mana pihak syarikat ataupun pihak pengedar kosmetik tersebut perlu mengisytiharkan ataupun memberitahu maklumat detail produk mereka, dan dia lebih kepada self claim macam tu. Jadi dia hanya daftarkan dan juga menyeraikanlah apa sahaja maklumat produk yang terkandung dalam produk yang mereka jual, dan juga mereka perlu pastikanlah, pihak syarikat perlu pastikan mereka mematuhi segala peraturan dan juga undang-undang yang telah ditetapkan. Dan once produk ini telah diberi notifikasi di pasaran, dia akan sentiasa dipantaulah secara berterusan oleh pihak KKM, dan juga tindakan regulatory akan diambillah sekiranya ada undang-undang yang dilanggar. Okey, jadi pengguna perlu ambil kira ya sama dia kelulusan daripada KKM ataupun hanya menerima notifikasi daripada KKM. Jadi macam mana untuk kita mengetahui, menentusahkan bahawa sesuatu produk itu sudah pun mendapat kelulusan daripada KKM? Okey. So untuk bagi produk ini memastikan ya produk ini
disahkan, diluluskan, itu dia perlu menjalani beberapa pemeriksaan lah dari segi sampel dan sebagainya. Tapi untuk mendapatkan notifikasi, pihak syarikat hanya perlu mendaftar dan menyenaraikan, membayar fee dan seterusnya, notifikasi akan terus didapatkan. Berapa lama tempoh daripada kelulusan notifikasi itu dengan kelulusan produk daripada pihak KKM? Once dah daftar, kita ada di website ya. Biasanya dalam 1 ke 3 hari bekerja. Dan setelah itu notifikasi akan dikeluarkanlah oleh KKM. Pihak KKM. Okey, baik. Ramai tak tahu sebenarnya jenis bahan-bahan terlarang yang tidak boleh ada di dalam bahan-bahan kosmetik. Kalau pun boleh kongsikan. Okey, so kita biasa dengarkan ada daripada pihak-pihak yang membuat aduan, dan apabila kita cek dan kita lihat, ada banyak bahan-bahan yang terlarang yang diletakkan di dalam produk kosmetik tersebut. Biasanya kalau kita nak lihatlah pattern ataupun jenis iklan yang mereka paparkan untuk produk mereka, biasanya dia lebih banyak berkenaan dengan mencerahkan kulit, menghilangkan jeragat. Biasanya produk-produk begini yang ada potensi meletakkan sesuatu bahan-bahan yang terlarang lah. So antara bahan-bahan terlarang yang biasa kita dapati atau kita jumpai di dalam produk-produk ini adalah, pertama adalah mercury, yang kedua adalah hydroquinone, tretinoin dan juga steroid. Jadi, Syu pernah dengar mercury sebelum ini? Banyak tu. Mercury, hydroquinone tu memang banyak. Yes. So, mercury sebenarnya, untuk pengetahuan semua, mercury adalah sejenis logam berat ya. Logam berat yang sebenarnya tidak boleh dipakai oleh kita lah ya. Sebenarnya dia sangat toksik dan perlu pengendalian yang khas untuk menggunakannya. Tapi mercury ni dia memberi kesan yang seperti yang kita nak, itu mencerahkan kulit dan juga boleh merawat untuk anti penuaan, hilangkan ceragat dan sebagainya. Tetapi disebabkan mercury ini sangat berbahaya ya. Jadi apa efek dia, kesan dia adalah dia boleh menyebabkan, jika digunakan oleh manusia ya, dia boleh menyebabkan kerosakan pada buah pinggang dan juga sistem saraf. Selain daripada itu juga ya, kalau didedahkan kepada kanak-kanak, akan berlaku masalah pada perkembangan otak mereka. Dan juga bagi ibu-ibu mengandung, mungkin ibu-ibu mengandung memakai produk yang mengandungi mercury mungkin membahayakan janin mereka lah. Jadi itu kesan daripada penggunaan mercury. Dan selain daripada itu, yang kita biasa dengar adalah hydroquinone dan juga tretinoin. Sebenarnya hydroquinone dan tretinoin ini adalah merupakan rawatan ya. Kalau hydroquinone, dia adalah rawatan untuk rawatan kulit yang ada hyperpigmentation, hyperpigmentasi, dan juga untuk tretinoin sebenarnya adalah untuk rawatan jerawat yang sangat teruk. Namun apabila bahan-bahan ini digunakan di dalam produk tanpa merujuk kepada profesional kesihatan, dan kita tidak tahu berapa banyak yang diletakkan dan sebagainya, efek dia kalau untuk hydroquinone sendiri, dia akan menyebabkan masalah pada kulit lah, di mana kita tahu hydroquinone ini adalah untuk rawatan hyperpigmentation. Tujuan dia akan menghalang daripada pembentukan melanin dan juga dia akan menghalang daripada terjadinya pigmentasi pada kulit. Tapi untuk orang yang normal seperti kita ni, apabila kita memakai hydroquinone, akibatnya adalah dia menyebabkan ada perubahan warna ya pada kulit kita, dan juga akan menyebabkan kulit menjadi hypersensitif, dan juga dia mendedahkan kulit kita kepada UV lah, sinaran UV yang berbahaya. Jadi sangat berbahaya. Dan juga tretinoin ini yang kita tahu dia hanya untuk rawatan ya, rawatan kepada jerawat yang sangat teruk. Namun apabila diletak dalam produk kosmetik yang begini, akhirnya kulit ini kalau dipakai oleh orang yang biasa, kulit ini akan menjadi sensitif, merah, ruam, dan juga menyebabkan kulit akan kelihatan sangat merah lah biasanya. Jadi
kedua-dua ini mestilah mendapatkan nasihat daripada profesional kesihatan terlebih dahulu, baru kita boleh menggunakannya. Bukan hanya diletakkan secara tersembunyi dalam produk-produk kosmetik ini. Okey, penjelasan itu dah diberikan bagaimana sebenarnya bahan-bahan terlarang ini boleh memberikan kesan untuk kulit anda dan sebagainya. Ada aduan dan juga orang kata situasi di mana produk-produk kosmetik itu kantoi lah bahasa pasarnya kan. Hanya mendapat notifikasi tapi tidak mendapat kelulusan KKM. Betul. Dan seterusnya daripada aduan tersebut tindakan telah pun diambil seperti rampasan barangan dan sebagainya. Dan juga mungkin kita war-warkan kepada orang ramai lah berkenaan dengan bagaimana produk itu mempunyai bahan-bahan terlarang. Tapi sayang sekali setelah ada aduan tersebut dan tindakan dilaksanakan, ada sesetengah produk kosmetik di luar sana yang masih lagi giat menjalankan perniagaan mereka, yang mempromosikan produk-produk mereka dan sayang sekali ada ramai juga rakyat Malaysia yang masih lagi terpedaya. Jadi apakah antara langkah yang diambil oleh pihak KKM ini? Sebab saya peribadi saya ada rakan yang terkesan daripada bahan-bahan terlarang ini. Tapi bila kita rujuk balik Instagramnya, masih aktif. Kita tengok pun rasa geram juga sebenarnya kan. Kawan saya dah terkesan ni dengan barang-barang ni, tapi dia masih lagi menjual. Jadi apa tindakan yang diambil oleh pihak KKM sebenarnya? Dan mungkin sebarang kolaborasi bersama dengan agensi dan jabatan kerajaan yang lain untuk menangani situasi ini. Okey, terima kasih. Memang ini realitinya, ramai yang mengalami kesan sampingan daripada bahan-bahan terlarang yang diletak dalam kosmetik. Sebenarnya ini lumrahlah. Okey, kalau kita lihat iklan-iklan pada produk sebegini juga sangat meyakinkan ya, macam dalam 5 hari 10 hari dah boleh putih, boleh cantik dan sebagainya. Tapi sekiranya ada aduan daripada pihak pengguna ya kepada KKM, pertama sekali notifikasi produk tersebut akan ditarik ya serta-merta. Yang kedua, pihak syarikat tersebut akan diminta untuk menghentikan penjualan serta-merta dan produk mereka akan ditarik balik dan juga akan dirupuskan secara serta-merta. Dan selain daripada itu, setelah daripada itu, pihak daripada KKM, kalau kita lihat ya, biasanya Ketua Pengarah Kesihatan kita akan melancarkan sidang akhbar beberapa list ataupun senarai daripada produk-produk yang telah ditarik balik, kandungannya apa, kita boleh tengok di sana dan juga di laman web MPRA sendiri ada juga kita paparkan. Tapi lepas tu kalau dia membuang bahan terlarang itu, adakah mereka masih lagi dibenarkan untuk okey. So menjawab soalan yang kenapa bila kita dah report kan certain produk, certain kosmetik ni, tapi dia masih lagi menjual, masih lagi ada pembeli dan sebagainya. Okey, konsep dia adalah where there's demand, there's supply. So di mana ada permintaan, di situlah ada pasaran dia. Jadi untuk kosmetik ni, produk sebegini dia banyak dijual ya di online, di layar contohnya macam Facebook, Instagram, TikTok sekarang kan. Jadi akses kepada produk-produk sebegini lebih sangat senang dan sangat mudah. Dan mereka juga senang untuk mempromosikan dan memberi jaminanlah produk yang sebegini dan sebagainya. Namun apa yang terjadi adalah kita ada beberapa peniaga ataupun pihak syarikat yang tidak bertanggungjawablah. Yang di mana apabila produk mereka ditarik balik, apa yang mereka buat adalah mereka rebrand semula. Menukar stiker, menukar botol dan sebagainya, tapi bahan aktif masih sama dan mereka keluar dengan produk baru. Jadi itulah cycle-nya di mana kenapa setiap masa walaupun kita dah buat rampasan, kita dah buat pemantauan, masih ada lagi kita temui produk-produk yang mengandungi bahan terlarang begini. Jadi sebagai pengguna kita kena bijaklah melihat dan kita macam ada red flag sedikit bagaimana kempen dia terlalu convincing lah, terlalu magic begitu. Jadi kita kena dah awal-awal mungkin dah ada sikit kecurigaan lah sama ada produk itu betul atau tidak. Okey, apa-apa yang too good to be true jangan dengar. Periksa dulu. Kita takut nanti ada bahan-bahan terlarang nanti akan membahayakan kesihatan anda lah, dan akan memburukkan lagi situasi sebenarnya. Terima kasih Puan, ini saja kesempatan kita ada untuk bercakap berkenaan dengan bahayanya bahan-bahan terlarang dalam produk kosmetik ini. Semoga perbincangan singkat ini dapat memberikan kesedaran lah dan juga informasi untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Seterusnya kami nak bawa anda ke Map Malaysia untuk kita